Hello guys, Assalamualaikum. Salam Ramadan. Kita dah dekat Ramadan dah ni. So as usual, it's AJ Show. The show must go on walaupun Ramadan ya. Puasa-puasa juga, show masih lagi diteruskan. Dan hari ini special. Kita invite dah. Korang dah tengok episod 1, korang dah tengok episod 2, korang dah tengok episod 3. Untuk episod keempat, kita invite rakan saya juga. Rakan lah, rakan lagi. Kenal lah. Amir Hassan to the studio. Yes. Amir Hassan, cuba introduce yourself sikit. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik, formal. Nama saya Amir Hassan atau nama panjang sikit Amir Abu Hassan. Saya adalah seorang penyanyi, komposer dan juga penulis lirik. Ya, jadi saya pun sebenarnya saya kena buat tak kenal dia. Sebab apa kita nak bagi korang tahu siapakah Amir di dalam podcast ini. Sambil-sambil kita orang kata, you guys pun tahu my podcast is about educational juga. So hari ni Amir pun akan share a few things that mungkin korang boleh belajar juga. Dan bukan sekadar kita nak cakap pasal Amir Jahari pula. Itulah kita nak cakap pasal Amir Jahari juga. Later we want to talk about AJL 38 sebab masih hangat. Betul You datang tak masa tu? Tak datang. Kenapa? Tak sanggup. Kenapa tak sanggup? Debaran tu. Okay, I was there. So that's why kita nak kupaskan sikit isu AJL ni bersama Amir. Since dia merupakan seorang komposer juga. Penyanyi juga. So kita akan cakap juga pasal tu. But before that, okay, I nak tanya juga Amir. Yes, saya. Siapakah Amir sebelum bergelar artis? Which is your childhood, your teenage life. So kita nak kenalkan juga pada anda. Mungkin korang tak tahu sebenarnya cerita tentang kehidupan dia sebelum ini. Oh, dahsyat. Dahsyat kita cakap macam formal. Betul-betul cari tu. Okay. Basically, I'm just a normal kid yang membesar di Taman Melawati, Kuala Lumpur. Oh, KL lah. Budak KL lah ni. Jangan cakap budak KL. Budak KL Kuala Lumpur. Okay. So, saya membesar dan belajar di Sekolah Menengah Kebahasaan Taman Melawati. Saya memang minat muzik daripada saya kecil. It's a very... At first, benda yang paling trigger adalah time tu World Cup. Okay. My parents noticed this. And that was lagu Ricky Martin. Ada satu that moment. Lagu yang rancak tu ke? It's not lebih lokal, tapi ada satu lagu tu. Okay. Go Ale. Dia kita tahu lah. Okay. So at that time saya kecil, saya bangun, saya keluar, saya menari. And my dad was like, what age at time masa tu? Mungkin saya 3-4 tahun, saya tak ingat lah. 3-4 tahun dia dah dapat vibe music tu. Okay. My dad was excited sebab dia cakap, anak aku minat bola. Tapi sebenarnya anak dia minat muzik tu. I see. So daripada situ I notice I betul-betul minat muzik. And I have my uncle yang who is very into music. Okay. Dia macam belajar properly music vocal wise. Dia masuk choir kebangsaan semua. I see. Okay. So banyak dengar dia karaoke kat rumah juga ada same time. Adalah orang kata dalam in your blood tu dah ada. Adalah music juga. Seni tu. Ada. Okay, tapi dibesarkan oleh ibu saya. Ibu saya adalah the one yang nak anak dia yang proper kerjaya. Like Amir, why don't you want educational to be lah. Yes, engineer ke or anything yang sama lah tu. Itu biasa parents semua nak benda macam tu. Yes, because they just want their kid to be secured kan. Successful. And I totally understand that. Jadi macam cuma my dad was the one yang paling encourage lah. Macam okay, you wanna chase your dream, go chase your dream. On music side lah. Yes. For my dad, dia pentingkan kebahagiaan. So if you make a lot of money sekalipun, but if you're doing the things that you are not happy with, what's the meaning of life? Macam tu lah. I agree, sumpah. I think I agree with that sebab me myself right now pun macam like, who knows kan, macam I macam struggle a lot juga in my career whatsoever. But you guys know what, walaupun kita struggle macam mana pun, kita rasa happy gila sebab kita buat benda kita suka. Like what I do now lah, podcast kan. I rasa macam happy walaupun cakap, kau buat podcast kau feeling seseorang. No, I'm not. We are giving something to the people yang menonton. Betul. So I rasa I'm happy to do that with someone yang I rasa boleh memberi juga kepada korang. Nampak tak? So I rasa benda tu I agree lah dengan apa yang you cakap tu kan. You help kaya macam ni pun successful tapi you tak happy, tak guna. Betul. Tapi in the things that you want to achieve, akan ada pelbagai challenges, akan ada pelbagai halangan. Like me myself, I tried Akademi Fantasia 2 kali. Okay, cerita.
So basically selepas saya habis SPM, I literally want to pursue music, but at that moment mak saya macam, oh tak payah sambung dengan suara, tak payah ambil vocal, you need to study macam. Okay. So I take the closest one to media, which is I ambil Mescom. Budak So at least Mescom, boleh guys. apa-apa kita graduate still in the industry kan. Faham. So because I was quite good at macam doing PR and so see. I think that would be the best. I fikir macam okay, study habis belajar and then I want to sambung sing. Okay, betul faham. Macam tu. And then dalam masa belajar tu kat situ yang ada audition Akademitasia tu. Masa tu 19 tahun lah. Yes, betul. Okay. 19 tahun, I said to my mom, Amin nak minta restu nak pergi Akademitasia. Dia kata, pergilah, pergi. So, pergi tu restu tak restu? Itu dia. I went there. Okay. Sampai apa semua, I sampai stage 2, something like that. Okay, dia ada 1, 2, 3 okay, ya kita pun pernah try AF juga. Wah, kita AF nak kat sini, okay? Nampak? Saing-saing. Saing-saing. And then, tak ada rezeki. Time tu, Cikgu Syarul said I wasn't ready. Cikgu Syarul, okay. Cikgu Syarul, at that moment it was Cikgu Syarul. Move on to the next audition. I pergi tanpa beritahu my mom at all. Sebab macam, nak try je lah dulu. Tak dapat, tak apa. Dapat baru bagi tahu. Baru bagi tahu. So pergi-pergi sampai stage 3. Okay, up satu stage. Up satu stage. And there was Adri, there was Cikgu Syarul. So okay, saya ada kelemahan daripada saya kecil, which is I'm bad at singing Malay songs. Oh really? Saya jujur lah. Saya jujur. English. Bukan English, tapi saya dibesarkan dengan muzik-muzik seperti Frank Sinatra, Beatles. Saya dengar yang yang lagu. Yeah, I think you more to like, is it a blue R&B right? Dia ada soul, R&B. Ada soul R&B, like lagu-lagu jenis lama lah. So nak ada lenggok Melayu asli tu tak pandai. Tak pandai. Saya banyak yang where do I begin? Dia macam tu. Suara besar baritone time tu. Okay, dia suara besar, saya suara kecil. Okay. So Adri cakap I cannot sing bahasa. I went back. Dia cakap you tak boleh singin bahasa? Bukanlah, dia macam you tak not very well lah. Not very well lah. Sebab saya pun auditionnya lagu English time tu. Okay, lagu apa? Confident. Love Yourself, Justin Bieber. Alah, lagu senang. Lagu senang. Lepas tu balik, I was quite macam down juga. Macam dah kali kedua pergi tak dapat ni. Awal gila give up. Sabar. Okay, lepas sabar. Lepas tu saya fikir, Azamah berkali-kali. Takkan aku tak boleh kan. Balik pukul 11 malam, sampai je Shah Alam. Someone from Astro Corp, which is Ha, I still remember. Ha cakap, Amir, can you come back tomorrow for an audition again? Ya, 2 hari kan? Okay. But please practice lagu Melayu yang you boleh bawa. Okay. So macam, last minute sangat ni, macam mana kan? Tapi mesti you feel excited because they call you directly. Excited dengan nervous. Time tu nervous dia, macam gini babe. Memang betul-betul jatuh babe. Time tu tak tahu lagu apa nak nyanyi. Yelah, tambah dia minta lagu Melayu. Kita tak, bukanlah kita tak confident lah. Cuma macam pergi tu masih tak dapat lah. But it doesn't end there. Sebab saya diberi peluang juga untuk macam masuk dalam choir-choir untuk Akademitasia punya macam performance apa semua Cikgu Syarul panggil. So dapatlah merasa pentas Akademitasia tu sebagai extra choir kat belakang tu. Macam tu. Jadilah dapatlah masuk Akademitasia. Ada rasa vibe di atas pentas itu. Betul. Sebab lepas pada tu at that moment Instagram kot. Time tu Instagram berapa second lah yang paling awal sekali video dia keluar. 15 right? 15 kan. Saya boleh buat cover dah time tu. Guna 15 second tu? 15 second tu. Alamak. Saya buat cover until this one record label, Uprising Entertainment. This was tak tahu habis. Umur berapa masa tu? Memang masih in college. I think 19-20 kat lah. I didn't give up untuk menjadi seorang penyanyi. Wow. 20 tu Uprising Entertainment was handled by Marina Zuki at that moment. Cuma my mother said still no. She wants me to focus on my study juga. So terpaksa kita patuhkan kaki ibu dululah. So tak join. Tak join. Didn't get the chance to join. Tapi at the same time saya belajar tu, saya bekerja-kerja, kerja restoran, kerja ni. That's normal lah, usually student buat kan. Habis saya belajar, I didn't know what to do at the moment. Saya bekerja di kedai vape. That is where it happened actually. Okay, kedai vape kedai vape. Saya ada manager.
Saya seorang Abang Wan. Seronok, suka sangat main gitar kat dalam kedai. So I introduce to him lagu Akad Payung Teduh Okay. at that moment. Lepas tu dia duduk main shop. Betapa bahagianya. Saya tengah buat kerja. Sambil, is it he play that lah? Dia main gitar, cuma saya menyanyi. Okay. At that moment saya menyanyi. Berdua denganku. I move on to the next song. Lagu Say You Won't Let Go by James Arthur, if I'm not mistaken. Time tu baru saya sedar yang ada customer tengah record. So macam, oi janganlah segan. Maksudnya you guys ni tanpa tahu orang record lah. Yes. Okay. Setelah 3 hari macam tu, ada orang datang kedai, terus cakap, oi kau viral tu kat Twitter. Pula. Saya tak ada Twitter. So macam, asal kau, because on the second day macam after jumpa that lady, yang rakam you. yang rakam I tu, Mira ke apa tak namanya? Tak ingat. Sorry Mira? Kalau lupa Mira. Thank you very much. Awak antara pembawa rezeki saya, insyaAllah. Ada. Shout out to you, okay? Mira tolong share podcast ni. So saya nampak notice lah macam Instagram naik followers kan. Time tu 20,000 dekat Instagram dah kira macam influencer. At that time 20,000. Ya. Itu macam tahap I sekarang babe. Cuma sekarang ni dah ada kesenduan sikit lah. But it's okay. Kita terima kenyataan. Semuanya sudah tertulis kan. Jadi naik sikit. Lepas tu orang tu dah cakap waktu tu terus buat Twitter. Nak tengok orang cakap apa. Tapi dia respon ada baik, ada kurang baik dia lah. Cuma I take it as a good. Dia normal weh. Usually for me macam like, kalau you viral, dia memang akan ada kurang baik tu normal. Ui. Wajib ada. You viral benda baik pun, walaupun benda tu benda baik, dia akan ada buruk. Dia punya saya normal. punya buruk ni tak sampai lagi cerita yang 3,000 orang saya nak saman ni. Aduh, takut. Tapi kita sabar dik. Dia nak main sama takut. Tak ada je. Aku takut. Itu normal lah. I mean like, kalau kau viral, kau kena terima. Memang akan ada orang. Lah tu. Dia usually kan, aduh netizen ni satu je. Dia you buat benda apa pun, walaupun orang cakap baik, mesti ada yang dia teringin nak cakap benda buruk. Faham tak maksud I? Mana sini kalau semua orang cakap baik, dia rasa macam dia nak jadi orang pertama yang memberikan keburukan pada orang lain. If you don't have nothing good to say, so just don't say it. Just don't say it. Dia macam Simple. tu. Tapi itulah lumrah dia suka menyebuk. Betul. Menunjukkan kehebatan diri. I think some of them suka macam put someone down just to look great. Faham Betul. tak? Macam dia rasa macam aku berjaya. Cakap buruk. Era ni sekarang lah. Yeah, I think it's happen lah. I tak kisahlah apa benda yang I perasan. Kalau I of course I ada a few video yang viral juga kan. Dia mesti ada terselit lah. Bila ada satu komen, dia kat situ. orang ikut. Orang ikut. So adalah daripada separuh tu akan adalah orang yang akan menambah benda tu, which is normal lah. So other than that, you dah menghadap benda lah tu, dah viral and all. And like how did it happen for you untuk betul-betul jadi penyanyi? Cincang. Ataupun adakah Amir start sebagai penulis lagu? Tidak, saya start selepasnya viral lagu tu. Saya dapat offer Dilamar. Dilamar dari 5 record label at that time. Oi, Sebab time tu 5. okay, bukan nak riak. Cuma at that dengar time cari 5. ingat 5 5 tu di atas sebab yelah pada zaman tu viral was a real thing yang Yeah, macam-macam. of course. Masa tu I think Vines and all dia macam tengah hot. Sebab time tu orang masih tak tahu macam mana nak fully use GarageBand dan Auto-Tune tau. Okay, sekarang pandai. Bukan nak cakap apalah kan, tapi at that moment dia macam Baru. pure akustik. Pure akustik. Apa yang bunyi tu itulah yang dapat. Dia tak ada macam nak edit-edit sangat lah. Betul. Tak pandai lagi time tu dik. Masa tu pun dalam phone pun tak ada sangat benda-benda tu. Tak ada. GarageBand pun tak ada. Tak ada. So saya terima lamaran daripada Warner Music masa tu. Masa tu Warner Music. Saya sign dengan Warner Music 4 tahun. 4 tahun, betul. Saya dapat lagu pertama Bicaramu, which is saya buat dengan kawan saya Haikal Zarin dan juga Rudy Nastia. Terhasillah Bicaramu, itulah lagu yang saya sampai ke hari ini paling banyak views, paling banyak stream. First single. Betul. Kira itu memang first ever lah. Betul. I see. And then after that 4 tahun dengan Warner Music. Okay, I nak tanya juga, during your journey, of course, siapa yang tahu Amir, dia ada masuk big stage juga. Betul. Dia big stage. Itu impian saya juga tu sebenarnya. Tak kisah tersingkir asal masuk kan. Ada pengalaman dalam big stage tu. So, big stage
I just nak tanya lah, like, did you like expect sebab you dah masuk nak masuk F, nak masuk reality show, tak pernah dapat before tak kan, and tiba-tiba masuk big stage, or ada dan that punya reality show that you join, or you start dengan reality show with big stage, ada juga? Ada, saya pernah masuk cabaran selebriti under RTM masa tu. Macam mana pula? Rancangan tu as a celebrity dia ada gabungan tau, pelakon dan penyanyi. So ada tim penyanyi ni, dia punya main quest tu adalah berlakon. Dan pelakon tu main quest dia adalah menyanyi. Okay. But at the same time dia orang ada side quest, which tapi masa tu you dah bergelar artis lah. Sudah. Okay, bukanlah bergelar sebagai. Tapi ni before big stage lah, yang macam nobody notice lah. Itu lagi henyak tu, 3 hari 12 episod. 3 hari shoot untuk 12 episod. Gila-gila. Betul. Recorded lah. Okay. Cuma macam it's tersingkir. Cuma diorang nak habiskan dalam masa 3 hari tu. 3 hari. So macam okay, tak apa. Ini lah pengajaran jadi seorang artis. Perlu sabar kan. Perlu sabar. Of course. Nak cerita semua kena sabar dek. Proses. So masuk big stage tu memang tak sangka sebenarnya, sebab I got the offer 2 weeks after the arwah bapak saya meninggal. Sebab dia ada arwah bapak saya. Before this saya ada try juga. Cuma lepas saya tak dapat tu, saya rasa macam I think I'm not the competition punya type. Which is I like to, bila saya dengar lagu, I will make that song into my own song. Okay. Saya susah nak tapi macam. Tapi bukan ke macam tu format competition, like you have to make it your own. Yes, have to make it your own. Tapi you tak boleh lari konsep. Kalau minta konsep dia macam tu, and I cannot bring the concept. Let's say you suruh nyanyi lagu Diary Seorang Lelaki, you aslikan dia. I cannot. Dia macam tu. Faham. Ada limit dia. So saya buat tu memang niat saya sepenuhnya untuk arwah bapak saya, sebab time tu dia macam, dia cakap, cubalah big stage, mungkin rezeki ambil kat situ. Mungkin doa dia tapi kot, he knows tiba-tiba that dapat. you akan masuk bisnes, dia dah tahu dah? Tak. Dia tak tahu juga? Tak sempat. So dapat masuk tu just macam duit for Baba, menang tak menang tu lah kan cerita. Sebab Abah suruh try, kita try lah. Dia macam tu. So my mom didn't even came once. Sebab tak tahu, saya nervous sikit nak perform depan mak saya. Maksudnya dia support. Dia support. Cuma you tak nak dia datang. Bukan tak suka. Dia just macam aku tak nak downkan nama aku macam tu. Takut macam tapi of tak course memenuhi. mau nonton daripada rumah lah. Macam hari yang tersingkir tu pun my mom was very worried lah. Macam are you down ke apa. Tak ada, okay je, tak ada masalah pun. Standard tu tersingkir kan. Sebab dalam otak saya, rezeki masing-masing juara tu tak semestinya rezeki tu bersambung lepas pada tu. As we see big stage from big stage 1, Andi Menadi tersingkir minggu ketiga. But he's one of the yang paling successful juga. I would say lagu dia everywhere. Whatever it is in this industry, dia is not about 100% talent anymore. Itu memang dia dah jadi satu benda yang bagus if you have 100% talent. But nowadays, if you have 100% talent, you tak ada effort, you won't go anywhere. And satu lagi yang nak tambah juga, dia bukan sekadar effort, it's about luck. Betul kabel tak? Dek. Kabel dek. Pakai Kau kromi dek. reveal dek. Kabel lah. Aku cakap terus terang. Kabel dek. Tapi kalau cakap pasal kabel juga, actually connection is very important. It's very important. Kalau you ada connection, orang yang boleh tolong you, which is kabel lah, connection sama je. So membantu juga sebenarnya. Macam based on my experience kan. It's not a bad thing sebenarnya. It's not a bad thing. Usaha juga Bi. Kau ingat create connection tu macam hari ni terus kau boleh call Datuk Siti macam tu kan. So kalau kau dah make connection sampai kau boleh tahap contact someone yang important, that is hard work jugalah. Betul. Just don't cut the queue lah kan. Just don't cut the queue. And plus kalau kau guna kabel pun, make sure kau ada talent lah. Betul. Jangan nak malah saya sedari. Tapi macam I cakap, at least you ada experience on the big stage lah. Okay. Betul. So bila masuk big stage, you menyanyi. So how did it pula berlaku terjadinya idea untuk menulis lagu untuk orang? Berat. Berat. Yelah, I mean like to be honest dengan you jugalah, just share juga, I pun ada niat, ada impian untuk menulis lagu untuk orang. To be honest. Faham. So mungkin benda ni boleh memberi idea, memberi semangat, memberi orang kata inspiration pada orang yang kat luar sana yang nak juga tulis untuk orang. Who knows? Selama saya menghasilkan lagu ataupun keluarkan lagu saya sendiri. Contoh. Bicaramu daripada first. Saya buat tak sampai 5 rangkap, 6 rangkap. Saya buat 2, 4 rangkap situ.
baby steps. We let ourselves learn from yang maksudnya orang yang dah pernah lalui benda tu, yang dah biasa tulis. So I have my friend Haikal at that time, I have Rudy Nastia juga yang mengajar susunan lagu macam mana, how's the arrangement first. But at that time I tak tahu macam mana nak betul-betul tulis lirik. Did you play music? Saya main gitar sahaja. Okay. But the good thing is saya memang freestyle dari kecil. I see. Saya minat rap sebenarnya waktu saya form 3. 16 baris lah. Gitu. So saya belajar berpantun lah, macam bukanlah berpantun, macam how to yelah, write kita ada rhymes cara rangkap-rangkap tu kan. Okay. Sebab minat dengan Eminem. Macam tu. Eminem. So 3-4 lah. 3-4 habis a bit stage, I got a friend Alan D dengan Ming Eling. Dia cakap, Amir, do you want to write a song for me and also Faizal Tahir? Faizal Tahir at that moment was the jury untuk big stage. Ya, betul. Cakap, Are you serious? aku keluar minggu ketiga, tersingkir minggu ketiga buat lagu Faizal Tahir dengan Alan D. Cakap okay lah. I took the opportunity to write. So starting there tu macam slowly lah I try to buat lagu-lagu. Sometimes I biarkan orang buat lagu dulu with the melody, baru saya tulis. Tapi different people, different type of process. Sebab itu lah, setengah orang gaya dia gini, setengah orang gaya dia gitu. So starting from there, saya memang start by buat lagu untuk I dulu. But in many colours. Sebab as you as macam-macam genre lah. Yes, betul. As you could see, one of my yang saya contohi adalah Faizal Tahir. Faizal Tahir mengeluarkan pelbagai jenis genre lagu. Di umur dia yang sekarang ni, he has achieved a lot of things, which is lagu yang untuk ketuhanan, lagu yang jenis reggae, rock, ballad. Dan for me, arrangement dia sangat out of the box lah. Yes. You know, contoh lagu santai tu baru ni dekat AJ Albert, like how can someone do lagu macam tu? You know, dia macam membebel. Orang kata lagu yang membebel kan? It's a creativity yang datang daripada macam-macam. Music is very luas. You can mix and match genres. You can mix and match ayat. Tapi terpulang pada awak. Tapi janganlah kalau buat lagu tu dah sedap, nyanyi off key. Itu tak jadi lagu, dik. Itu jahanam. Itu carut. Bukanlah nak carut, cuma macam at a certain point perlu sedar if it's good or not lah. Try setiap kali buat lagu, jangan shock sendiri dulu. Jangan shock sendiri. Try to bagi orang dengar sikit-sikit dulu. Tease a bit. So macam, whose song is this? You jangan bagi semua terus. Maybe bila kawan-kawan terdekat dengar, betul, minta pendapat kan. That is what I always do. But sometimes juga I akan cari orang yang di luar industri, yang tak minat muzik. Yang biasa duduk dekat dalam kereta, yang tak pasang Spotify diorang sendiri. Okay, faham. Yang macam Redor lah aku pasang radio ni. Okay, faham. Maksudnya dia don't relate to music. Yang betul-betul nanti tiba-tiba if dia ada boleh layan. Like lagu ni. Faham. Good idea juga actually. Sebab bila kita bagi pemuzik dengar ataupun penyanyi-penyanyi dengar, they will look into detail. Sometimes these details ni yang memberatkan dan membebankan untuk lagu kau siap. Certain lagu mix dia tak betul, master tak betul, tapi it's a hit. Ya, betul. I agree. Itu bila orang cakap if it's a hit, it's a hit. Dia tak ada aturan yang betul macam mana nak buat lagu jadi hit. Tak ada aturan yang salah untuk macam mana lagu tu drop. Tidak ada. Random. Baby Shark dudu-dudu boleh jadi hit. Hit gila kau. Jangan kata budak, orang tua pun tahu lagu tu. Dahsyat kan. Which is betul. And for me macam like benda tu, at the same time orang cakap it depends on penerimaan lah. Ada lagu yang kau buat sedap gila-gila tapi macam orang susah nak terima. Ada lagu yang simple-simple like we can say that lagu yang paling simple dan memenangi AJ Albert baru ni lah. It's very simple but message sampai I cakap dengan you, I terus terang kan. I was in the room, in the hall lah, Aziata Arena, untuk mendengar nyanyian Amir Jahari sendiri kan. Kat tempat tu, I cakap, I almost cried. I tak tipu. I almost cried to listen to the song yang dia nyanyi. For me macam pure gila. Super gila. Dia main atas macam, what the hell, meremang. Memang I feel, sebab kita tahu lagu tu pun dia tuliskan untuk arwah bapak dia kan. So kita boleh relate. Dan bila dia nyanyi atas tu, and we know that how struggle someone to be on that stage. You know, macam like it's a dream. Of course you mengimpikan benda yang sama, I pun mengimpi benda yang sama. So to see someone that struggle a lot to be on that stage, and you tahu tak, semua orang will support him, buka flashlight
Everyone was like, macam what the... Benda tu yang buat dia jadi lagi macam... Dan feeling. I cakap kan, bukan almost, he cried already on the stage tau. Dia macam dah cry. But the message sampai gila with standing ovation. He is the composer. Yes, and I think like benda tu simple. I bukanlah kata nak orang lain buat beria tak menang, tak. Maksud I, sometimes dia simple tu dia sampai. Betul. Betul tak? Ni satu suggestion lah untuk semua penyanyi-penyanyi di luar sana. Please try to write your own stuff. Yes. Saya Sebab agree. isi hati tu yang penting. Benar. Konsep lagu yang orang selalu sangat lihat pada lagu adalah if lagu tu sedap ataupun tidak. Sebenarnya you need to make sure lagu tu hidup atau tidak. Tidak. Because lagu ada konsep mati, ada konsep hidup. If you menyampaikan lagu, let's say konsep dia, you menyampaikan lagu yang tiada isi, tiada feel, which is there's no feelings into the song, melodi dia sedap macam mana pun tak akan sampai. Dia tak bernyawa. Dia tak bernyawa. You don't feel it. Lagu dia ada baik dan buruk. I don't tell this much to people, but this is what I think. I would not do a song yang terlampau depresi ataupun sound dia too sad ataupun memberi satu impact yang negatif pada orang di atas sebab let's say I buat satu lagu yang betul-betul sedih ni, yang merintih, yang putus cinta, yang aku dah tak boleh nak hidup You dengar. At that moment, you just went through a heartbreak ni. Yang macam, aku dah tak boleh kerja, aku dah tak nak bercinta. Paling galau lah. Aku tak kisah dah pasal semuanya. Ada macam tu. Upload yang nangis-nangis semua kan. Dia buat sesuatu yang tidak elok pada diri dia. Tapi it triggered by your song. Which is your song yang sebenarnya you dah sedih. Tiba-tiba you dengar lagu ni. Ya. Betul-betul. Ya. Itu yang saya tak nak. Itu yang saya cuba terapkan. Lagu tu boleh hidup, tapi penyampaian pada jiwa orang tu macam mana. Jangan memudaratkan pendengar. Sebab yang betul-betul minat muzik, diorang dengar pakai hati, bukan pakai telinga. Maka you yourself, you minat muzik, you akan study that song. Actually, I suka study lagu. I cakap I suka gila study lagu. I suka bedah lagu. Jujur saya cakap, kalau I tengok lagu, I bedah babe. Dia bedah. Bedah. Jahit. Dia memang betul. Sebab bila kita bedah lagu, kita say, lagu ni best tu. I dengar, I boleh cakap antara lagu yang I cerita kat kawan I lah. I boleh review sini. Lagu Nuha Bahri. Lagu dia tak sempurna. Lagu tu underrated teruk I. Lagu tu bila I cerita kat Amsyar jugalah. Amsyar dengar kat Amsyar, itu tak lagu ni pasal apa. So bila I cerita rasa macam alah, lagu tak sempurna tu macam lagu cinta. Tapi sebenarnya lagu tu tentang Tuhan. Betul. Nampak tak? Sebab I memang suka bedah tu. Lagu ni kan dia macam bila you dengar lirik dia dengan melodi dia macam lagu cinta tu. Tapi bila you faham, bila I bedah balik cakap, Ji betul lah, faham lagu ni tentang apa. So sometimes kadang-kadang bila lagu cinta sekalipun, kalau you faham sendiri, bedah dan faham, tukar maksud, dia boleh jadi maksud lain. Betul. Lagu apa-apa pun dia boleh jadi maksud lain kalau you pandai lah. So that's why kalau macam menulis lagu ni, kadang-kadang bila orang dulu dia buat lagu tu sangat berkias. Betul tak? Dia tak direct. Tak direct. Dan bukan nak cakap orang sekarang malas fikir kan. Bukanlah. Tapi maksudnya lagu tu hidup, evergreen, because of the message yang you sampaikan. Berbunga. Liriknya berbunga. Bunga cinta. Betul kan? As a composer, you rasa benda macam tu jugalah. Betul. But I nak tahu juga tadi lah, macam like you menulis start bila dan juga siapa. Kita tanya biar orang tahu. After big stage lah, saya start dengan Faizal Tahir dulu. Sebenarnya habis big stage tu, saya mengharapkan job nyanyi lah banyak dapat job tawaran berlakon ke kan. Boleh jadi hero lah ni. Michael Ang dia cakap kat saya tadi tu, dia tweet tau, dia macam Dek kau ni elok lagi tak payah nyanyi, baik berlakon. Tapi ada tak? Saya DM dia, ada job tak? Tak. Dia kata nanti saya check. Sampai sekarang dia ghost. Michael Ang, you better. Ada. Jadi Mike, sorry lepas tu saya dah start composing. Saya nampak rezeki saya pada composing, menulis lirik. Start dari situ bla bla bla, saya dah mula buat vocal styling pula. Untuk orang. Kiranya for recording lah.
Actually I pun minat juga benda tu. Sebab benda ni yang buatkan lagu tu cantik. Vocal styling ni adalah mencari your own colour to that song. Betul. Sebab penyanyi kan, bila dengar demo, you tend to follow penyanyi demo. Betul. Benar. Sebenarnya sepatutnya you kena ada your own style. Of course. Kalau orang bagi demo Dia faham. of course kita musician, come on lah. Big job So bila singers. I terima demo, even upcoming song ni pun I ada terima demo lah. I memang tak akan tau. I kalau boleh sebelum I tak nak ikut demo. Sebab faham. I nak bagi jiwa I dalam lagu tu. Faham. Which is benda tu sebenarnya penyanyi kena cakna. Bila you dapat lagu, you jangan cakna, nampak penggunaan kosa kata kita macam mana. So dia kena cakna dan juga dia kena tahu kekuatan dia as a singer. Betul? You, apa special you dalam singing? Apa style? Apa style, apa yang you rasa orang lain tak boleh ikut aku nyanyi macam ni. So baru lagu tu akan jadi your version. Bukanlah Betul. kata aku bagus sangat. Tapi usually kalau I menyanyi whatsoever pergi show kan, memang orang tahu I will make it my own. Dia tak too much. Tapi Faham. dia ada a way of singing sendiri. So I think like you understand juga benda-benda macam tu lah. So kalau macam on writing song, Saya nak tanya dia jap boleh? Alamak, boleh. Silakan. Ni memang Like you yourself kan, you dah jumpa tak your own tone? to be honest lah cakap pasal tone ni I tak tahulah. Tapi so far orang dah boleh your kenal. style. Orang dah boleh kenal. Bila I cakap kan, contoh kawan I, ni style kau macam kadang-kadang bila macam I tak perasan pun kan, orang cakap, babe, kau penyanyi tu. Orang boleh perasan. Faham. I tak tahulah sebab kadang-kadang benda ni bila you famous baru orang tahu tone you macam mana. Tapi for me, I memang dah ada. I rasa I ada tone my own tone. I susah nak cari tone sendiri. Kenapa tu? Bertahun-tahun cuba nak cari macam what's the Tapi right. lah, it's a process kan? Dia proses tu yang lama. Walaupun saya duk asyik buat ke orang, style ke orang. This is your right tone. Betul. Yang patut ni. Tapi saya sendiri tak jumpa. Itulah sometimes orang cakap, a coach never plays. Betul. Cuma itu, because my range of vocal tu agak, saya dibesarkan dengan jazz, nyanyi yang fly me to Tapi for me the moon. it's still good. I mean like ada speciality masing-masing lah. Sebab I could Assalamualaikum. Mickey Mouse dek. I can change voices. You kena buat dubbing. Tak ada rezeki. Patut dubbing. Guys tolong podcast korang. He got talent man. Dubbing lah. Jadi dia jadi macam susah sebab saya suka copy orang. Faham. You ada teknik untuk, yelah sometimes meniru orang dia pun teknik. Betul tak? Macam mana dia boleh bunyikan suara dia macam tu. I think it's a technique. Macam contoh I sebut sekali lagi lah Amshali kan. Dia boleh meniru suara artis orang lain. Ya betul. Sebab teknik. Benda tu yang mungkin I think like diorang kena tahu Dia teknik. makin lama dia asah benda tu sampai boleh jumpa. Sampai boleh jadi betul. Ya betul. Nampak bila Usaha tu usaha tau. kita cakap muzik panjang cerita dia. Tapi macam saya cakap, benda yang orang kena tahu is that find your own originality. Kadang-kadang mungkin ada persamaan dengan orang lain tu biasalah. Tak semuanya macam like kena ada originality. Sometimes dia terus sama. Betul. So you dah kalau nak sama nak cakap macam mana? Takkan you nak tukar macam like aku tak nak sama langsung dengan dia. Tapi kalau ada persamaan tu we cannot do anything lah kan. Okay. Betul. So macam like bercakap tentang music-music and all tu yang cakap tadi, kita nak cakap a bit about AJL 38 lah. I mean like what do you think about this year punya AJL? Saya rasa ini buat kali pertama untuk saya betul-betul bercakap. I suka tau bercakap sebab I sangat into AJL. Saya takut lah. Kenapa? Macam I'm not at that league lagi untuk. I mean like just kita sebagai listeners, peminat music, untuk kita like just talk about what is your opinion about this year punya. Kalau nak kata benar dari hati, Amir Zahari memang layak. Layak lah. Dari sebab saya memang very look into arrangement of the song, pembikinan lagu, apa isi lagu tu. Saya tak pandai sangat nak kau punya persembahan tu gila ke apa ke, but I need to feel lagu tu. So antara semua lagu yang betul-betul meruntuh jiwa atau membawa jiwa saya ke tempat yang saya tidak sedang ada tu, is Amir Zahari. Dia yang betul-betul, I could say Aisyah Redno was amazing, Ali Zaki was amazing. Sebab yang vokal-vokal ni semua power sebenarnya. Memang tak ada reject. Kalau saya ada kat situ, saya singkirkan diri saya. Siap. So jadi saya cakap Amir Zahari actually for me, after I look at Amir Zahari punya performance tu, dia betul-betul menyampaikan lagu itu.
it's the only one yang betul-betul I repeat masih lagi sampai sekarang. Usually I akan ada macam SOG yang apa, Pelukan Angkasa Pelukan kan. Angkasa. And then there was another song lagi satu, Masha punya lagu tu apa tu? Cinta. Yang last year ni. Allahu Akbar. Lupa pula. Tapi yang tu lagu tu kiranya ada 2-3 lagu yang I keep on like repeating. So this performance was really good. Really good. But this year the betul-betul performance yang I betul-betul asyik nak dengar balik lah. It's Amir Zahari. Betul. Very simple kan. Ya seperti you cakap. I was there cakap dengan Kadila. It's very simple. Tapi dia pakai gempar. Saya party tengok. Don't mention that. Tapi yelah kena perform walaupun kita bukan finalist. Kita kena bagi terbaik. That is very good. Contohi kepada saya nak kata tua, tak ada. Saya daripada 2018. So berapa tahun dah saya dalam industri? 18, 19, 20. 6, 18 kan? 6 lah. 6 tahun babe. Okay. This is very good. You artis kecil, you artis besar, please dress well. Benar, retweet. Influencer pun please dress well. Saya bekerja dalam influencer marketing for years. Benda ni sangat penting because it's presentation. Betul. I took it very mudah sedikit dulu sebab macam aku artis, my art is important. But no, you represent your art. Yeah. So please dress up well. Tak kisahlah you followers you 1,500 ke, you punya followers tu 20,000 ke. Betul. If you look good, people would be impressed. I see. So tak salah lah I berpakaian macam tu kan. You confident tak? Wait, okay, they all know me. I mean like I tak confident kalau I tak pakai betul-betul. When you dress well, you automatically yes. I feel good. I feel great. You can see like my red carpet punya I bukanlah kata macam I nak downgrade orang lain, tapi for me it's just me. Faham. Like I have to carry myself like how I want it to be. So ada satu orang kata I over, ada orang bagi I it's fine. It's fine because for me to dress well tu is very important. Even hari ni pun kita orang disponsor oleh Salikin Sidik. Terima kasih Abang Salikin. Baju kita. Nampak? Sebab bagi I, dress well is very important. Yes. Maksudnya kalau kau disponsor oleh seorang, maksudnya orang tu tahu kau boleh carry baju orang. Betul. So, itulah I dah cakap juga kat orang yang mana tengok kan. Don't lah macam like judge me whatsoever. But for me, benda tu is for that event. Betul. Bukan aku pakai baju benda tu hari-hari. Kalau hari-hari dia pakai, aku pun marah. Kenapa apa masalah tak panas ke? Kau tak panas ke? Dia untuk aku yang panas. Aku yang panas hari-hari kalau kau pakai. Kau tak ngerti panas ke? Tapi betul lah. I mean like presentable. So I rasa ibu faham benda tu. Sebab macam dia mention tadi, 1,000 ke 2,000 ke 30,000 ke, even berapa kalau you presentable, I think people akan panggil you. Betul. It's very very simple. Sometimes you need to beauty is pain. Beauty is pain. Beauty is pain, mak. Tapi saya seorang lagi pain kalau orang tak kerti nak beauty macam tu. Itu kau punya pasal lah. Sebab kau yang malas nak handsome cantik. Not my problem. Betul. Tapi orang kata macam big stage, I wasn't good at fashion. I wasn't like pandai sangat. Tapi since big stage tu yang macam aku betul-betul kena dress up betul-betul properly. Everyone can play the game. Aku keluar pun kena macam pakai kemas, baju tak boleh tak gosok. Faham tak? So big stage tu actually mengajar I untuk betul-betul kau kena kemas dulu kan. Kau kena presentable. Orang tengok kat kau. But it's good lah. Saya masuk kerja office pun sekarang macam kau sentiasa kemas, orang jumpa pun macam very confident. It's very good. So teruskan. So I rasa don't macam care about people judging you. Don't care. Kalau you tengok sendiri kat AJL tu pun, you tengok macam mana diorang punya fashion. Everyone lah. Sampai diorang, you perasan tak diorang ada buat satu TikTok ni, avatar ni. Yes. Because of what? Because diorang punya fashion ada konsep. Fire, water, air. Sebab for me macam benda tu interesting tau. Sebab art ni is not about music je dah sekarang. Dia tetap, dia luas lah senang kata. How you dress, how you make up, semua is relatable. So kalau you bawa persembahan you berkonsep, even Amir Zahari pun ada konsep. Betul. Dia bawa konsep simple, tapi sebab lagu dia tu pun simple, message tu sampai, it's still a konsep. Konsep dia konsep minimalist. With guitar, with all the flashlight, message tu sampai. Macam dulu, siapa pakai slipper naik tu? Hafiz Suhaib Hafiz Suhaib bukan pakai slipper, pakai tracksuit dengan t-shirt putih je weh. Easy job, tak payah sponsor. Dulu Ning Baizura pernah pakai baju kurung je weh, berkaki ayam. Settle. Simple. Menang. Bukan kalah, menang. Kita cakap kadang-kadang dia taklah kata always Aina Abdul last year pun dia pakai very massive kan. Menang. Dia bergantung message tu sampai, lagu tu boleh dia angkat, menang. Tapi memang cakap tahun ini punya AJL would say
paling antara yang paling best. Because you know what? Genre diorang semua berbeza-beza kalau you perasan. Lagu Kucuma macam Hindustan, macam ada Bhangra a bit. You know? Lebih colour di sini. Yeah. Dan juga macam Aishwarya Nur, of course ada Javanese modern. Yes. Shia Zikir ada traditional modern. Aina dengan ballad. Amir Jahari dengan akustik. You know, lepas tu I would say lagu Masdo. So banyak colour tahun ni. One thing about Aisyah, waktu dia dekat atas, her control for vocal gepak tau Walaupun sebenarnya adrenaline rush kan, sebab naik kan. Weh, tak senang weh. Tiba-tiba kau terangkat, lepas tu kau nak kawal nyanyi. Dengan kau terlambung-lambung gitu. Aisyah kau nak terbang pula. Tahun ni banyak drama lah kan. So I rasa macam tahun ni punya macam dia memang masing-masing fight mata. Betul. Dan juga I rasa macam like dia memberi semangat kepada I as a musician, as a singer, untuk macam like I want to work for that. All the best, Betul, seriously. I bukanlah kata I tak kisah langsung haters I nak kata I berangan. But I rasa macam like, next year I have to do something. Faham. For my career. I think you pun faham benda tu kan. Faham. Kita semua orang ada impian untuk berada di pentas itu. Dan for me it's not impossible. You know, Amir Jahari pun bertahun-tahun. Dan this is his first year dan menang. Betul? So tak mustahil kan untuk tak kita mencuba juga. So I would say benda tu antara yang menarik. Betul. Attraction untuk kita push forward, do better next time. And for you, Tanjak lah for you. Kan? So for you juga kan, dah bercakap pasal AJ and all, bercakap pasal lagu juga. So I really nampak that you come out with new song kan, latest ni. So what trigger, sebab I rasa you dah lama tak keluar lagu. Last yang you ada potong rambut tu, that was the rap sikit. Itu the other side of Ami. Yes. Yang you kata orang tak tahu that you rap juga. So this time macam mana? Saya buat masa sekarang ni di atas sebab saya dah saya ada studio sendiri. Wow. I have Amir ada studio sendiri. untuk saya bekerja. I have my producer Aiman juga, yang sentiasa kita orang hari-hari buat lagu untuk orang dalam masa yang sama. I dah tak nak I dah tak nak stick to one genre. I really want to like try to expand. Keluar lagu English, keluar lagu yang maybe saya keluar lagu Iban. Betul. Walaupun saya orang KL. KL, tapi mungkin saya nak mencuba. But paling penting bagi saya this year is consistency on releasing. Sebab we never know which one is a hit. I agree though. Sebenarnya kan 1 tahun kalau boleh kita keluar minimum 2 sebenarnya. Bagi betul saya tak? Tidak. Macam saya, my plan kenapa saya buat studio adalah disebab I'm trying to invest into pure talent, which is I'm tired of looking for yang ada rupa setiap masa untuk saya jual. Because for me, the key to a hit song is actually pembawa tu dan lagu tu itself. So if I buat lagu, I mencari, sometimes saya tak, budak ni entah mana pun. I do a song with Aiman. I cakap, okay Man, we invest into this kid, we polish dia punya vocal, let's record, we release it under our label. And then we buat promo, because TikTok is very easy nowadays to like, ni, you still dapat numbers. Sebab berapa banyak artis sekarang yang followers tak banyak, lagu hit song. Betul. Bila tanya, siapa muka? Muhammad ni. Tak kenal pun. Ni lah yang nyanyi lagu. Kadang-kadang time tu lah dia viral, terus dia famous. Yeah, so I am investing towards talent tu yang paling penting. Because Indonesia boleh buat. Betul. Banyak gila talent. Betul. So I'm trying to macam mencari dan talent. Banyak gila lagu viral daripada diorang juga. I would say that. Macam saya this year, orang ingat Amir dah rap saja kan. I have things yang upcoming. I have OST yang saya akan release. Saya pun dalam masa sama membuat projek-projek OST. I look for singers that has the capabilities untuk bawa lah lagu-lagu macam tu. Jadi yeah, good luck for that. Maksudnya Amir masih lagi menulis lagu sendiri jugalah, even though untuk orang lain. And I nak tanya juga, on side of, yelah, kita bercakap tentang live juga kan. Sepanjang you like writings, buat whatever you do now, is there anything that trigger you so much in life that mungkin like put you in the lowest part of your life? Ada. Tak dia di atas sebab sorry. Dia di atas sebab sebagai seorang influencer kita nampak semua dia indah kan. Itulah, that's what I mean. Pakai semua handsome semua. Tapi di sebalik keindahan tu adalah I've like
saya pernah tak di rumah. Tapi saya tak beritahu mak saya, "Mak, I'm so sorry if you listen to this." Mungkin ni kali pertama mama akan dengar. I Tapi see. saya pernah lalui yang macam, I had to get out of the house because I need to like contract habis. I didn't know, I didn't have the money at that time. I slept at time tu I tumpang rumah Aziz Harun 3 hari. Aziz Harun. It's a very good friend of mine, Aziz Harun. Saya hantar dia pergi college duduk rumah dia, and then I slept at Studio Tajah 2 hari. If anyone knows Tajah, shout out Tajah. I Thank know you very Tajah, much. Abang Tajah, yes. Awi Rafael helped I me a see. lot. So these people yang around me who actually. When did it happen? This was like 2019, 2020. I didn't During tell my pandemic? mom. No, it was back then lagi. Remember 2019 at that time. Before pandemic? Oh, before, after? Oh, yeah. I think 2009 is after lah. 2018. 18, okay, before. It was 18. Sebab time tu baru nak start. So I was a bit clueless. I just finished study. Nak kerja tapi kerja pun wasn't that great at that moment. I tried open up my own vape shop. Went down. I didn't have any money. So macam. And your mom don't know about that? Saya seorang. Sorry auntie, I terpaksa korek. Sebagai seorang anak tunggal, saya dibesarkan oleh bapa saya Oh, untuk you anak sentiasa. tunggal. Okay. Untuk sentiasa menjaga ibu sepenuhnya. Jangan buat dia risau. Always be a hero to the family. Yes. So sebaik mungkin saya cuba tidak risaukan mak saya. Walaupun saya susah nak makan sekalipun, kalau boleh saya tak nak mak saya tahu. Walaupun I know it's not good. Always my mom selalu cakap, kalau tak ada apa beritahu. Tapi for me is this a process untuk saya juga rasa bersyukur kat mana saya ada sekarang. I can't make it here if saya tak lalui benda tu. Betul. Kepada yang di luar sana yang still stay with the parents, please appreciate your parents. Hargai mereka sepenuh-penuhnya, sebab without them you won't be anywhere pun sebenarnya. And minta restu lah paling penting. Restu ibu bapa tu is very very important. Sebab tidak kita yang susah senang tu doa ibu paling kuat. Doa, betul. I agree. Tiba macam slow agama. Kita memang ada macam tu. Kita sentiasa ada sosok istimewa macam tu. So you are at the lowest of your Masa life tu at the time. Sebab kadang-kadang I feel quite jealous juga tengok orang lain macam diorang tak ada duit balik rumah makan mak masak. Faham tak? But at that time I had to like, aku masak Maggi dalam periuk. Orang kata periuk nasi. Macam tu lah. Gas tak ada kan time tu kan. Tak boleh nak bayar kan. Time tu isap ukur suria. Teruk sangat lah. At that time saya bawa yang ada adalah kereta jentu saya, barang-barang rumah. Aircon tak ada. Maksudnya you keluar rumah tu bawa everything in your car? Everything was in the car. Aircon tak ada. Pergi Gadget World, beli kipas yang lekat tu dekat kereta tu. Pakai tu je, tutup tingkap. Aduh. Rotex tak ada. Memang cuba lari daripada polis lah kalau boleh time tu. I see. But I survive, alhamdulillah, syukur. That taught me a lot. So yeah, I am here now. And how was it now? Nangis lah kan. Apa kita memang nak nangis, babe? Silakan. Producer kata nangis. Tak ada. Cuma macam tapi I macam didn't expect that tu lah. I mean like, it was so bad. I came into the industry. Ingat I dimanjakan? Tidak. Sebab you lahir di Kuala Lumpur tau. So we didn't expect that, selalunya orang lahir di Kuala Lumpur ni dia hidup sebab ni tempat dia. I kalau nak cakap pasal I would say that the same shit apa yang you hadap. Sebab I datang KL 3 tahun lepas. Datang sendiri, and I don't even dream to have this. Faham tak? I datang KL pun memang rumah tu kosong ni. I tidur atas lantai. Faham. I memang tak expect apa-apa. Tapi I don't know how I survive. Maybe the eagerness untuk mendapatkan sukses tu sangat tinggi. So dalam tempoh 3 tahun lepas, I tak pernah terfikir untuk ada my own podcast show. Faham. You faham tak? Faham. So when I look at back, macam I tengok, wow, I tak terfikir pun ketika I datang ke Kuala Lumpur yang tak ada katil untuk tidur, rumah tak ada benda nak masak, sama benda yang sama, cuma ada rumah, cuma compare you kena keluar rumah. So I sangat struggle dan I tak ada job. So sekarang ni I macam like I'm very blessed that kita work hard. Betul. Berdasarkan macam cakap betul, pengalaman yang kita hadap tu dia akan push kita further tau. Dia akan buatkan kita rasa like we have to do more. Aku kena keluar daripada kesusahan ni. And yeah, I sangat bersyukur dengan apa yang ada sekarang. At least it's not that I'm not success yet. Faham. But dia kata process, progress. To see where you are now dengan dulu, dah cukup bersyukur lah. Bersyukur gila. Seriously, I cakap I sangat bersyukur. Dan juga to be orang kata ditakdirkan berjumpa dengan orang-orang yang
nak membantu kita, nak betul. bagi kita peluang ni sangat azablas. Kat situ kita boleh tahu siapa yang real, siapa tak real. Betul. Macam you tadi sebutkan kawan you yang mana tolong you, I think true friend does exist. Betul. Betul. Diorang memang diorang tak berkira lah. Diorang tak berkira. Hey. And I would love to ask you one more. Here's one thing about Amir Hassan lah. Okay, Amir Hassan, go. Saya, walaupun lah kawan lelaki rapat saya seperti Aziz Harun, Arif Baran ke siapa-siapa, Aiman ke yang ada lah. Mak saya, uncle saya, every time if I talk to them on the phone ke apa, I will end it with Assalamualaikum, I love you. Walaupun lah lelaki sekalipun, at first diorang ni macam, kau apa benda dia cakap love you kat aku, kau lelaki nak cakap love you. For me, I just explain to them yang aku takut aku tak sempat cakap tu. Sebab takut lagi yang kita tak tahu. Saya ni emotional sikit. Bukan emotional. I just want them But to you were know. talking about emotional. I just nak tanya you lah. Macam like you were talking about your dad kan. Your dad passed away 2 weeks before you masuk big stage and all. Some people, I tak tahu lah I tak boleh nak cakap agak pasal my parents because like I cannot imagine kalau macam like I lebih rapat dengan my mom compared to my dad lah. I cannot imagine you lebih rapat dengan your dad compared to your mom, betul? Yes. So I cannot imagine kalau macam like yalah kehilangan orang yang kita rapat, betul kan? For me macam like how did you cope? Untuk I rasa I tak tahu lah I boleh ke tak 2 minggu selepas kehilangan seorang untuk masuk big stage tu. I mean like where did you get that strength, and then how does it feel macam for me I tahu your dad is the one yang sangat push you kan untuk dalam industri. Betul. And then to lose him during the journey that you rasa you dapat chance yang sangat dinanti-nantikan tu, like you don't mind to share how did you cope with that? Dia di atas sebab saya dibesarkan bapak saya cakap do not be weak. Bukanlah we cannot be weak. We can be weak, but dia kata bila kau down ataupun kau rasa lemah, the only thing you have is actually God, Allah SWT. So talk to him. Jadi saya masuk big stage tu sebenarnya kau boleh macam dapat pula first week tu dengan video saya kat kubur cerita gitu kan. Koyak sebenarnya nak nyanyi lagu happy time ni. So it was at that moment I said macam I know that I couldn't control my feelings at that moment sebab I was too sad. So I had to bring akad. And I rasa on that first week of akad saya nyanyi tu adalah hari yang paling saya tak sedap nyanyi seumur hidup. Sebab because of emotional lah. Because lagu tu sedih. Sampai sekarang lepas big stage tu, saya dengar lagu akad, lagu tu automatically sedih, bukan happy dah bagi saya. Bila you dengar balik, you kaji balik lirik tu, sebenarnya lagu tu adalah lagu sedih. Orang expect lagu tu to be happy whatever kan, tapi tidak, lagu tu sebenarnya sedih. I see. Macam tu lah. So how did you cope untuk melalui proses itu? You know? Sebab benda tu tak senang tau actually. For me lah. Hence why kenapa saya tak nak mak saya ada juga. Sebab lagi nampak mak saya buat muka sedih pula kat bawah tu. Memang tak nyanyi babe. Aku nangis 1 minggu lagi kan. Sia-sia praktis Cikgu Syafi. Kan? So Cikgu Syafi help me a lot lah sebenarnya. Paling banyak yang mengawal ke emosi saya adalah Cikgu Syafi. Because kita nervous. This is my first time. It's a huge stage. Everyone is watching. The whole Malaysia is watching. Bukan whole Malaysia, Brunei semua ada kan. So macam I tried my best because everything was happen and dia tengah berjadi dalam masa satu masa tu tau. Baju seluar dah ketat. Aku tengah nak kena nyanyi lagu akad, keluar pula VT bapak aku. Puting aku ni selotip time tu. Sebab baju putih, time tu tengah check kat tengah tu, dia bagi lampu, puting nampak terpaksa selotip. Ini behind the scene First week big stage, saya selotip puting saya sebab nampak. So benda-benda macam tu lah. Aku nak kena fikir lepas pada ni aku nak buka selotip ni sakit pula. Aduh. So benda tu alhamdulillah dia ada distraction sikit lah. So you tak fokus sangat pada benda yang you mengganggu you punya ni lah. Semua tiba-tiba VT tu je yang mengganggu dia sikit. Sebab I didn't expect. They didn't say that? Tak. Dia tak cakap. Dia orang hanya cakap mungkin akan ada keluar VT sikit. Tapi dia orang tak tunjuk langsung. VT yang lain dia tunjuk macam kenapa dia orang simpan nak? So, macam okay lah. Keluar it's a gimmick lah I think. But it's mengganggu lah.
Tapi for me, I achieve things yang I didn't sangka achieve dekat big stage, which is saya berjaya tukar lagu, which is lagu minggu ketiga saya tersingkir tu, lagu Bicara Rasa saya buat jadi rap. So I got to rap my own lyrics on big stage. I see. Which is yang lain tak pernah buat, so I want to try. Yang benda tu tak pernah buat lagi dalam TV lah kan. So I want to do it lah. So at least I achieve something lah. Betul. But shout out to Arwah Baba, thank you so much for the support. Cik, macam dia kat sini kan. Tapi he always be with you. Come on. Don't understand dengan you. So I think like that is how you cope with that lah. I mean like kehilangan seorang is not easy lah. Kita yang tak pernah merasai, kita tak tahu nak cakap macam mana kan. So yeah, you a strong man, and like you make him, I think you make him proud. Obviously like where you are now, you know. Sebab benda-benda dalam music ni for me pun it's not that easy. Tak ada langsung. Betul. Dia bergantung kalau it's too easy for you, it's easy for you to fall down juga. Music industry ni semua banyak dugaan. Dugaan. Kalau dia macam tak ada dugaan, I rasa senang juga you flop. Betul. Bila ada dugaan, you macam you nak push, you kena dia naik balik. You terus naik bila balik. Bila dah naik, jangan lupa diri. Tapi kalau you terus naik, memang you akan lupa lah usually. So I kan usually terus sebab betul orang naik yang pop one hit song hilang. Sebab dia tak rasa jenis susah tu. So I think like I bersyukur juga that we face the same hardness. Macam like macam mana kita susah gila. Sebab I think benda tu yang buat you keep going. Pengalaman, you rasa you akan down to earth, but you sedar untuk you kesini tu susah weh. Macam tu. Dan juga apa dia? One more thing. Cakap je silakan. Boleh. Okay. Dia dalam konsep dia ada 2 atau 3 jenis saja. Which is one, you have a target in life, which is you habis sekolah, you graduate, you get a 9 to 5, you buat savings, you invest into a house, you buy kereta, you ada anak, by 65 or 50 you dah pencen, bawa pergi travel, at the end 67 you die by diabetes. Mungkin. Itu normal setting lah kan orang Malaysia. Second option, this is the hustler one. Which is you have the mentality of a hustler. Kau tahu yang semua orang yang kaya gila-gila yang megah holding tu, they don't do this 9 to 5 actually. Betul. They actually buat PR. Diorang bercakap, they explore the world. They rasa kesusahan, which is step by step. Sebab to achieve something that is very very big is to risk something that you are willing to lose. Betul. A part of life yang you terpaksa spend. Mungkin orang ni boleh dah confirm 20 tahun, dia dah ada 500,000 in the bank, but that's just the life You repeat over and over. But as you said, this is what you love. Ini yang you sanggup hustle. But as a hustler, you need to always have a plan, which is what to do behind it. Macam saya memang minat menyanyi, but at the same time I try to find a way. I stopped singing for almost a year just to find a way how to make money di belakang pula. So as penyanyi, you dah nyanyi, so belakang ni macam mana? From producing, composing, lirik, buat production. So I use the connection there. Actually it's very important. Betul. Contoh I boleh bagi contoh is Aina Abdullah. She produce, she compose, I think she even do mix and master herself tau kadang-kadang. So I think it's very very interesting that memang yang you cakap belajar. I jujur lah cakap, I tak pernah main music. I do write song, tapi I create melody with my humming. Faham? And I create melody, semua benda. So benda tu sebenarnya kalau I pandai, I think I can produce my own album. You know, sebab kita pandai. So benda tu kita nantikan. Setahun cuti, ambil ilmu dulu. So I think you yourself, you memang cakap sekarang you humming, but keinginan tu nanti. Untuk dapatkan. Mula you dah humming, you dah bosan with humming. Betul. I was lama-lama. I was aiming tau untuk orang yang I mencari masa lah untuk I belajar benda tu. Macam you cakap, tapi kita perlukan macam I to learn that all, macam I perlukan duit juga. Betul. You know, nak pergi kelas, nak beli barang. So that's why we do whatever we do. Macam apa I buat, I tak kata, okay, I love singing, no joke. But I love everything yang related to it juga. Seni, hosting, berlakon, modelling. I do almost everything. Ada dah pun I dah buat. I dah berlakon, I dah. Tapi benda tu, a part of that, yang nombor 1, menyanyilah. Nombor 1 tetap menyanyilah. Cuma benda apa I buat ni still something yang I think I enjoy doing it, you know. I rasa macam like, tak kisahlah kata, AJ, do this, do that. I think I can do this every day. Kalau kata ada list arti hari-hari datang, I okay. Sebab benda tu something yang interesting to do. Itulah, dia penat. Tapi kalau you suka, you tak rasa benda tu penat. Betul. So I don't do 9 to 5. I don't do that. Betul. So I think I get what you mean. Sebab I don't do that, but I'm happy.
it's struggling, but one fine day, who knows, program nombor 1 di Malaysia. Amin, everyone. Amin. Betul kan? InsyaAllah boleh. So macam kalau since like I think like we talk a lot, kita pun macam like dah ke penghujung sikit. Tapi before that, untuk Amir, for you in your life, what did you nak achieve? Benda yang paling you nak achieve, or you rasa you nak achieve dalam masa terdekat ke? Anything yang you rasa like, I really want to do this tak dapat lagi. Want to do this tapi tak dapat lagi. Mungkin berkahwin lah. Saya tak pandang sangat pasal kahwin ni kot. Because saya pentingkan kebahagiaan ibu saya. Sama, okay. But the things that I want to achieve is to siapkan my own record label. Distribution. Production sendiri. Slowly right now we are at baby steps. So I think it would be, I support you. Boleh achieve. Nak penyanyi Roger lah. Tadi PR. Sebab dia kata tadi PR. Ini betul. Ini cari PR. Dia terus serap. Nak lagu raya tak? Ada masa lagi rasa. Okay, kita buat tepi. But insyaAllah bagi saya adalah I want to achieve like create talents yang pure talent yang boleh membawa lagu tu tanpa autotune lah. Aku penat nak pasang autotune semua sebab aku pun kena pakai autotune kadang-kadang kan. So aku nak cari yang pure talent. Kau nyanyi elok-elok dek. Kita marah. Sorry. Okay, faham? Sorry. Tapi macam tu lah. Keluarkan produce lagu yang lebih bagus dan good for the industry. I think what your vision dan you punya matlamat tadi is good for you juga. Sebab bila you ada production sendiri, ada team, ada kebolehan, I think benda tu tak menghalangi you untuk go further dalam industri, you know, sebab you produce sendiri. Benda sekarang semua ujung jari. You nak post, macam kita buat benda podcast ni pun ujung jari. You buat, you post je orang tengok. Faham tak? Sama juga you produce. You buat, you produce. Kalau benda tu jadi. Betul. Kalau benda tu jadi, buat lagi. Betul. So for me macam like, it's a good investment and I wish you luck juga on that much. Because I think you want to do InsyaAllah. Best for that. Luck to you too also. Yeah, thank you. And any last word mungkin untuk kita punya podcast team ke, untuk I juga ke. Mungkin you ada last word, doa-doa yang baik untuk kita orang yang nak sampaikan kepada audience yang mungkin menonton AJ Show. Silakan. Kepada audience yang menonton AJ Show, thank you so much for supporting the show. Saya doakan awak semua bahagia melihat show ini. Ambil yang baik-baik. Betul. Yang buruk-buruk tu buang-buang tepi. Kalau rasa terasa hati tu, kau punya pasal lah, bukan aku punya pasal. Betul lah. Kita macam sama je. Dah bagi. But anyways, thank you for supporting the music industry. At the same time, keep on supporting sebab we need you guys. Yes. Bukannya kalau kita buat short sendiri, korang tak nak dengar, masalah juga kan. So, tolong dengar lagu AG juga. Thank you. Tolong dengar dan juga sentiasa streaming podcast yang banyak-banyak kali. Dia nak royalty. Yes, we need that. We need that, guys. We need sebab to survive. Kita lah macam cerita dah kita bawa. Kali ni kita buat sebagai artis yang orang kata penulis lagu. Orang kata producer. Kita buka juga ruang pada Amir juga. Mungkin pada yang menonton mungkin ada rasa anda ada bakat. Memandangkan Amir pun mencari bakat-bakat baru. Boleh share podcast ni. Dengarkan pada kawan-kawan. I selalu buat podcast yang sesuai untuk orang baru. Sebab tu I suka panggil orang baru juga. Sebab I nak diorang faham the journey of life is not easy. Betul. You know, so whatever you face now, you will be there one day. You sampai sana nanti one day. But anyways, thank you so much sebab ajak I. Yeah, sure. Sebenarnya I tak sangka dia ajak I. Amin macam ni tau. Benda ni macam random. Kita kalau asal aku ada situ. Dalam banyak orang. Dia macam ni. Kalau macam dalam benda-benda yang kita buat ni sometimes connection. Main tikam. Dia dapat. Sebab betul. It's not easy tau. Tak semua orang sudi nak datang Sebab tu bila setiap kali orang datang, I rasa appreciate gila. Thank you so much sebab you sudi datang. Sebab kita pun baru. Kita nak ajak-ajak kita tikam macam dapat ni, dapat tu. Asal ada, go. Sebab benda-benda apa yang you sampaikan pun, I think is beneficial for them. Yang mana mendengar. Banyak benda input yang telah pun dikongsikan. So I think you guys hadamlah sendiri. Fahamlah sendiri. Mana yang baik macam saya cakap tadi, ambil. Mana yang buruk, buanglah ke tepi. Letak tepi tau. Sebab kadang-kadang yang buruk tu remind you, aku kena sedar diri. But apa-apa pun guys, thank you so much untuk sponsor kita, Kerengga HQ.
Campur untuk sponsor makan ni. Campur dia tak bawa signboard ni, kecil tapi nampak lah resto campur. Shout out Campur. Campur yang mana nak datang try makan Campur, dia ada, korang pergi je Google, cari di Instagram, ada Campur makan lauk pauk, dia sedap gila. Dan juga kerengga kalau rasa nak losing weight, sebab Amir pun nampak je dia losing weight sekarang Kalau kau tahu dulu dia tembam. Aku tak tipu, dulu dia tembam. Aku jumpa dia last year, memang tembam. Tahun ni dia kurus, dia pun ada inisiatif untuk menguruskan badan. Untuk tahun baru ini kalau rasa nak cubalah kerengga untuk baru duduk tak bangun, kerengga baru duduk kerengga confirm. Dan juga sponsor kita hari ni untuk baju yang cantik kami pakai, thank you so much Abang Salikin Siddiq juga. Mungkin lepas ni lama banyak lagi baju-baju yang lebih cantik. Wow kita pakai kat podcast ni. Kita kena bawa orang yang berani pakai lah. Iyalah. Kalau Amir pakai baju aku mungkin dia tak bercukup. Kadang kata merepek kau suruh aku pakai baju ni. Lepas tu kita bagi baju Melayu je, sopan apa-apa pun. Salam Ramadan. Salam Ramadan Guys. Semoga Ramadan kali ini membawa kebahagiaan, keberkatan. Betul. Lebih banyak ibadah. Sambil-sambil kita berhibur, listen to my podcast and all. Jangan lupa untuk kita lakukan ibadah puasa kita juga. Jangan tak puasa. Saya puasa. So guys, thank you so much. Jumpa di episod yang akan datang. Thank you so much again, Amir. Dan juga tim-tim podcast semua. Thank you. I love you guys all. Jangan lupa share, like, comment, subscribe. Thank you. Bye-bye. See you next episode. Selamat Hari Raya.